Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama dengan Isyraqat Quraniyah, cahaya Al-Quran. Kita belajar tafsir ringkas juzuk yang ke-30, sambungannya surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101, surah Al-Qari'ah, juzuk 30, surah 101. InsyaAllah kita baca ayat dulu, kemudian kita terjemahan dan juga tadabbur beberapa ayat dalam surah ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surah Al-Qari'ah. Sebelum kita terjemah ayat satu-satu, kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah, dalam muqaddimah surah Pimpinan Ar-Rahman, surah ini diturunkan di Makkah. Alhamdulillah, di antara surah yang tidak banyak perbincangan. Sebagaimana telah dinukilkan oleh beberapa ulama tafsir seperti Ibnu Atiyah, Ibnul Jauzi, Al-Qurtubi dan lain-lain mengatakan makkiyatun bi ijma'il ulama. Surah ini Makkiyah dengan sepakat para ulama. Alhamdulillah. Mengandungi 11 ayat. Nah, sini ada perbincangan sikit. Kan? Dalam kitab kita ini 11 ayat. Sebagaimana dalam Mushaf Kufi kata 11 ayat. Ada juga yang menulis 10 ayat dalam Mushaf Makkah wal Madinah. 8 ayat Mushaf Basrah wa Syam. Beza dianya sebab taksimul waqafat, pasal pembahagi tempat berhenti itu. Contohnya Al-Qari'atu mal-Qari'ah, sebahagian daripada ulama menulis 2 ayat. Ada yang mengatakan Al-Qari'atu mal-Qari'ah, itu ayat pertama. Maka jadilah di antara 11, 10, 8. Itu dipanggil ulama yang berbincang tentang bilangan ayat. Sebab itu kita tengok ada perbezaan sedikit. Kan 6,230 lebih. Tapi yang kata 6,666 ayat itu memang tidak ada, tidak tidak ada dalam kiraan para ulama. Ya lain sikit ya, beberapa ayat je. Sampai 666, orang beli nombor kereta nah. Kononnya ayat Quran 66, tapi kita tak pernah pun hitung. Anak kata mudah ya para jemaah sekalian. Depan kita ada mushaf. Kita ambil satu-satu. Surah yang pertama Al-Fatihah 7, kan? Kemudian mari surah Al-Baqarah berapa? 200 berapa?
Kira-kira keluar dia punya harga, bilangan. Kemudian mungkin berlakunya sedikit bilangan ni, mungkin ada lari lah sikit. 2,200, 2,300, tapi nak pergi ke 666 yang menjadi hafalan kita. Kalau dulu kalau tanya orang berapa bilangan ayat, semua jawab 4 kali 6. Jadi alhamdulillah, rupanya kita dengar orang kata pakai ikut. Kita tak ada nak usaha sendiri nak tengok betul ke ayat Quran ini bilangan dia. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita duduk di atas fakta yang jelas. Tasmiyatus surah, nama surah ni, nama dia Al-Qari'ah. Apa makna Al-Qari'ah? Hari yang menggemparkan. Dia panggil hari huru-hara. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Iaitulah hari kiamat. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa hari yang menggemparkan itu ialah hari kiamat. Dalam perbincangan nanti ada lagi lah beberapa nama yang disebut oleh para ulama. Kita bincang. Kemudian walam yunqal. Jadi semua kitab-kitab mushaf, kitab tafsir menyebut surah Al-Qari'ah. Ini tak banyak nama. Sekali ini satu je. Dan tidak dinukilkan dari Nabi SAW dan juga daripada para sahabat ataupun imam-imam tafsir yang menyebut nama lain daripada Al-Qari'ah. Karena itu anak kata dalam surah Al-Qari'ah ini tidak banyak perbincangan dari sudut khilaf-khilafnya, kecuali bilangan ayat tadi ada sedikit. Baik, waqad warada fi fadliha hadithun dha'ifun. Ada disebut tentang kelebihan surah ini hadis dhaif, ada yang mengatakan dhaifun jiddan, terlalu lemah. Maka ni riwayat lemah ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Far'au fi wajhi, sahabat besar ni tengok di muka, di janggut Nabi ni ada uban. Fahazinu, sedihlah dua orang sahabat ni kan. Wa qali syibta ya Rasulullah, tuan sudah beruban ya Rasulullah. Faqala syayyabatni Hudun wa akhawatuha wa alu Hamim wal mursalat wal Qari'ah. Telah mengubankan aku dengan sebab turunnya surah Hud dan seumpamanya surah Al-Hamim ni, dan surah Mursalat dan surah Al-Qari'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, Ibnu Asakir daripada hadis anak, wa isnaduhu dha'ifun jiddan. Itu dia kata terlalu lemah lah. Jadi kita tak payah duduk saya bahas. Cuma dimaklumkan ni untuk menyatakan perkara-perkara yang sedemikian. Kata di para ulama, hadis yang dhaif, yang lemah, yang terlalu lemah ataupun hadis palsu itu boleh kita sebarkan dengan menyatakan bahawa ini tidak sahih, supaya orang tahu. Sempena dengan tersebutnya kita tentang hadis ini, hadis tak sahih ni, para penonton, para jemaah sekalian, ada satu laman web di Facebook, nama dia Pesan Bonda. Saya tak tahu siapa dia pemilik, kita nak tegur pun kita tak kenal. Dia banyak menyebarkan hadis-hadis tentang wanita, kebanyakannya hadis la aslahu, tidak ada asal. Duk sebar lagi hadis kalaulah wanita itu khidmat pada suami sekian-sekian, saya pun tak ingat dia pula. Tapi yang penting lafaz-lafaz yang dia bawa itu banyak yang tidak sahih, bahkan yang palsu. Saya katakan siapa dia baca. Jadi di antara sumber nak dapat hadis yang lemah ni, Pesan Bonda tu, hati-hatilah dalam bab hadis. Dalam bab kata-kata, nasihat-nasihat itu ambil lah, tidak jadi masalah kan. Tapi dalam bab hadis bermasalah. Alhamdulillah dalam satu ceramah khas ana 20 perkara pesanan kepada wanita untuk dilakukan di bulan Ramadan. 20 wasiat, 20 perkara
yang patut dilakukan oleh wanita di bulan Ramadan. Ada di Facebook kita, ada di YouTube pun ada. Tuan-tuan boleh tengok nasihat khas saya kepada muslimah. Al-mar'atu fi Ramadan. Wanita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaat. Baiklah, para jemaah sekalian, itu mukaddimah sikit. Kemudian kita pergi pada intisari kandungannya. Menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang berkeliaran. Katu ni tak sekuat lah dia. Dia berjalan, dia langgar lampu apa, cabut sayap. Dia terbang apa, cabut sayap. Maknanya lemahnya. Kan? Dan gunung ganang menjadi seperti bulu di busur berterbangan. Kan bulu duduk di panah tu, terbang. Yakni kedahsyatan yang menimpa manusia pada hari kiamat yang menggemparkan itu, menakutkan itu, menjadikan mereka seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dengan tidak ada tentu arah, dan menjadikan gunung ganang yang sedemikian besarnya dan kuatnya berterbangan seperti bulu di busur panah. Allahu Akbar. Kemudian Allah SWT menerangkan setelah berlaku yang demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Faman ya'mal mithqala, dalam ayat kita baca tadi, orang-orang yang amalannya kuat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dalam kehidupan yang senang lenang. Wa amma man khaffat. Nah, Allah Taala sebut, tengok dalam Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, syarran yara. Yani faman thaqulat, berat timbangan. Wa man khaffat, siapa yang ringan. Mana dia ada dua, kembar-kembar tu ada. Pro kontra kata. Dan ada pun orang yang ringan timbangan amal baiknya, amal jahatnya berat, amal baiknya ringan, maka tempat kembalinya lah hawiyah. Kamu tahu apa hawiyah itu? Iaitulah api panas yang membakar, wal'iyazbillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada hawiyah. Baiklah muslimin dan para jemaah sekalian, kita masuk kepada surah kita ini, surah yang ke-110, Makkiyatun, 11 ayat, mengikut apa yang dia ada dalam mushaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Hari yang menggemparkan. Kata di ulama, Al-Qari'ah ma'khudatun minal qar' wa huwa at-tarku aw ad-darbu bisyiddatin. Mana macam satu gempa, pukulan yang kuat, kena bergegar habis. Itu dia panggil Qari'ah. Dia kata menggemparkan, macam satu pukulan yang kuat. Sumbiyat Al-Qari'ah, dinamakan hari yang menggemparkan, pukulan yang kuat itu, li'anha taqra'ul azan, kerana dia masuk dalam telinga, gempa yang kuat itu, goncangan yang kuat, menakutkan kita. Dan hati semuanya takut belaka, telinga pun bengang, kata orang. Dan akal tak boleh nak memikir. Tengok huru-hara manusia. Tak boleh kata apa kita ni. Kalau amari angin kuat, tengok daun terbang, takut dah. Ni tengok bukit terbang. Allahul Musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah, kita minta pertolongan untuk menghadapi hari yang cukup dahsyat. Hari yang cukup dahsyat itu, para jemaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Qari'ah, iaitu Al-Hadisatul Azimatul Jalilah. Peristiwa yang cukup besar. Cukup besar. Maka dalam surah Ar-Ra'di Allah kata, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Tengok qari'ah, au tahullu qariban min darihim. Maksudnya di atas dunia dulu pun orang-orang yang lawan Tuhan ni kena dah musibah. Gempa dah dalam hidup dia. Dia mari perang, kena serang dan sebagainya. Tetapi maksud di sini, jumhur mufassirin mengatakan Al-Qari'ah hiya Al-Qiyamah. Al-Qari'ah itu hari yang menggemparkan itu,
iaitulah hari kiamat. Maka Al-Qari'ah ni salah satu daripada nama-nama kiamat. Nama kiamat ni banyak para jemaah sekalian. Dalam siri Al-Alamul Akhir, pengembaraan ke alam akhirat yang saya sampaikan, tuan-tuan boleh tengok di rakaman kita, ada beberapa nama. Dalam kitab ni pun ada. Saya baca secara ringkas ya. Di antara nama-nama hari kiamat itu Al-Qari'ah. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah itu An-Nafkhatul Ula. Tiupan sangkakala yang pertama. Pom, itu dipanggil Qari'ah. Ada yang mengatakan Al-Qari'ah An-Nar, neraka, api. Tapi yang ramai ulama tafsir kata Al-Qari'ah iaitulah Al-Qiyamah. Kalau kita nak terjemah, hari yang menggemparkan itu iaitu hari kiamat. Di antara nama-nama lain tentang kiamat, tanda tuan-tuan, saya sebut nama je lah, kan? Nama dia Al-Haqqah. Dalil dia surah Al-Haqqah, ayat 1 yang ketiga. Yang kedua nama dia At-Tammah. Ambil daripada surah An-Nazi'at, ayat 34. As-Sakhah, surah Abasa 33. At-Taghabun, surah At-Taghabun ayat 9. Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Al-Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah ayat 1. As-Sa'ah, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 18. Yaumut Tanad, surah Ghafir ayat 32. Al-Jasiyah, surah Al-Jasiyah ayat 28. Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat 1. Az-Zalzalah, surah Zalzalah ayat 1. Jadi alhamdulillah, anda tak terjemah di sini, tuan-tuan boleh tengok dari rakaman kita Rihlah ke Alam Akhirat tentang nama-nama hari kiamat. Ada berapa? 15 ke berapa nama? Boleh tengok, boleh rujuk di sana. Alhamdulillah. Baik. Allah Ta'ala sebut sini Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Apakah dia hari yang menggemparkan itu? Hari apa tu? Hari apa tu? Bila Tuhan tanya Mal Qari'ah, maka dia biasanya dia akan jawab. Dia akan jawab. Kenapa Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, Mal Qari'ah? Apa yang kamu tahu? Itu maksud dalam bahasa kitanya, Mal Qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang hari yang menggemparkan itu? Kamu tahu apa? Kenapa dalam Quran banyak sebut, yukthiru fil Quran, banyak menggunakan uslub al-istifham. Banyak menggunakan uslub tanya. Kamu tahu apa? Itu bahasa. Sebab apa? Sebab banyak hakikat-hakikat, makna-makna yang besar, manusia ni tak ambil perhatian. Orang cakap, gitu dia. Maka, Allah Ta'ala nak suruh kita celik mata. Mu tahu? Sama juga bila kita nak beritahu benda-benda yang penting kepada masyarakat. Tak, kita tanya, tuan-tuan semua sudah tahu ke? Jadi orang apa bila sudah bunyi gitu semua, hadap main WhatsApp apa, berhenti kejap. Ustaz nak kata apa tu? Pak Imam nak beritahu apa? Itu dia panggil uslub al-istifham ni, supaya nak ambil al-jazb al-intibah, supaya nak ambil orang ambil perhatian. Ini bahasa Quran. Maka wal as'ilatu fil Quran ala naw'ain. Soalan dalam Quran itu ada dua jenis. Tanda tuan-tuan. Soalan dalam Quran ini, yang pertama, Allah Ta'ala sebut soalan dan dia bawa jawapan. Dia sebut Mal Qari'ah, mu tahu apa? Wa ma adraka, apa yang kamu dapati, yang kamu faham, yang kamu mengerti. Maka bila disebut jawapan, yakunul maksud dianya nak menarik perhatian pendengar, supaya mengambil perhatian, aku nak beritahu benda besar ni. Yang kedua, disebut soalan tapi tak diberi jawapan. Wa ma yudrika la'alla sata. Wa ma yudrik, apa yang kamu dapat mengetahui. Itu dia panggil wa ma adraka, diberi jawapan. Wa ma yudrik, tak beri jawapan. Maka ketika itu, kata di ulama tafsir, yakunul maksud i'mal az-zihn. Allah nak suruh kita mikir, apa benda ni?
Ini supaya kita memikir mana istifham soalan itu li ta'zim wa tahwil. Nak suruh nampak besar, nak nampak bahayanya peristiwa yang berlaku itu agak bahaya kan. Jadi tak payah tunggu jawapan lah. Mu tahu benda ni? Gitu lebih kurang. Maka Allah Ta'ala tanya di sini dalam ayat ini, ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Tengok, soalan yang kedua kali. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu. Mu tahu apa hari itu? Ini soalan. Maka sebagaimana kata di Syekh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, bila Allah tanya-tanya wa ma adraka, diberi jawaban wa ma yudrika, maka tidak ada jawapan. Tetapi yang tidak ada jawapan itu, kata di para ulama, li'mal fikri wa tahrik az-zihn. Syahdul al-himam, nak suruh kita mikir apa yang Tuhan nak beritahu ni. Jadi dia tak jawab. Tapi kita sendiri terpaksa kena mencari jawapan dan mencari apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tak boleh kita baca Quran, kata orang mururin kiram, lalu gitu saja. Seperti lalunya air, berlalu begitu, kita kata tidak. Al-Quran bukan untuk dilalu. Al-Quran untuk dihayati dan ditadabbur serta diamalkan. Itu maksud Al-Quran. Tidak dinafikan baca Quran walaupun tak faham boleh pahala. Naam, kita kata ya. Tapi besar maksud dia, objektif dia nak suruh kita faham. Wa ma adraka mal qam, bermakna ma a'lamaka. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu faham? Supaya Al-Qari'ah itu satu benda yang menggemparkan di luar kemampuan kamu nak mikir. Ini orang buat ni gambar-gambar kiamat dalam filem-filem, itu gambaran hak dia buat je. Gambaran syurga. Syurga ni, oi comel. Macam duduk dalam syurga dah. Siapa kata? Kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri peringatan. Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadil mu'min, aku dah sediakan kepada hamba-Ku yang beriman mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Perkara yang tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal dalam hati kita. Kalau kita khayal tu bukan syurga lagi tu, masya-Allah, tabarakallah. Mana kalau kita khayal setara mana pun tak nampak, tak jadi. Jadi oleh kerana perkara ini perkara benda gaib, benda yang kita boleh tahu melalui jalan wahyu semata, maka kita tunggulah wahyu bagi tahu. Ataupun kalau tak ada jawapan dalam ayat ini, dia ada dalam surah lain yang beri jawapan. Tapi di sini ada beri jawapan. Hari yang menggemparkan itu apa dia? Tanda tuan-tuan. Ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang berkeliaran. Macam katu keluar daripada lubang dia lepas hujan, apa jadi? Berkeliaran. Tak tahu nak gimana. Tengok dalam nota 1850. Ayat ini dan ayat yang berikutnya menggambarkan kedahsyatan yang menimpa manusia dengan sebab kegemparan itu. Manusia ni huru-hara masa itu. Samalah seperti kelkatu yang terbang berkeliaran dengan tidak tentu arah dan juga menjadikan gunung ganang yang sedemikian besar dan kuat berterbangan seperti bulu di busur. Maknanya bulu di anak panah. Tak tahu nak gimana. Allahu Akbar. Maka di sini kita nampak macam yauma yakunah itu macam jawapan kepada soalan mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tetapi yang zahirnya bukan jawapan. Sebab apa? Soalan tadi dia tanya tentang al-qari'ah ay haqiqatuh. Apakah hakikat kiamat? Hakikat kiamat. Ayat ini Allah Ta'ala gambarkan ba'd al-hawadis, sebahagian daripada perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Manusia tu keluar macam kelkatu, tapi banyak lagi benda lain.
Maka hakikat kiamat itu sendiri, iaitulah apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala, hari pembalasan, hari manusia dibangkitkan, hari manusia macam kelkatu, bukit-bukit berterbangan, langit pecah, banyak lagi dia punya. Maknanya ayat ini memberi jawapan kepada sebahagian daripada sifat kiamat, tapi tidak total jawapan itu, tidak sepenuhnya sebagaimana daripada soalan. Maka kita kena i'malul fikri, i'malul zihni, gerakkan dia, kita punya pemikiran, tengok apakah sifat hari kiamat itu dalam kitab-kitab tentang ahwalu yaum al-qiyamah. Masya Allah, tabarakallah. Dalam suratul A'raf orang tanya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Bila orang tanya tentang kiamat, mu jawab ilmuha 'inda rabbi. Ilmu dia di situ Tuhan aku. Hak mana Tuhan cerita kepada kita dalam Quran, kita dapat memahami. Apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi hadis, maka kita boleh faham. Yang lain-lain itu tunggulah di sana nanti. Allahul musta'an. Kal faras wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukit pulaknya jadi macam ayat yang kelima tadi, dan gunung ganang menjadi seperti bulu di busur berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Dalam ayat ini Allah Taala sebut al-farash, kal-farashi, macam al-farash. Al-farash di kata sini seperti kelkatu yang berkeliaran. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang peranan dia, peranan Nabi, peranan para pendakwah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala innama masali wa masalun nas kamathali rajulin istauqada naran. Bandingan nak dakwah aku dengan manusia ramai ini seperti seorang laki-laki menghidupkan unggul api. Tengah malam kita nyala api. Apabila nyala api, marilah dia punya kelkatu, marilah binatang-binatang terbang duduk main musi tepi api itu kan. Jadi ada yang jatuh, faja'ala yanzi'uhunna. Laki-laki yang menyalakan api tadi duduk halau, duduk tolak benda binatang terbang ni jangan masuk dalam api ni. Pergi matimu. Kata Nabi SAW, fa'ana akhuzuku bihujazikum 'anin nar. Aku duduk tarik kamu dan takut jatuh ke dalam neraka. Wahum yaqtahimun, tapi mereka masih lagi duduk serbu nak pergi ke neraka. Wal'iyazbillah. Allahu Akbar. Maknanya Nabi buat bandingan, orang ni buat nyala unggu api, binatang terbang lagi dihalau supaya tak jatuh dalam api. Bandingan Nabi SAW, Nabi beritahu, ya ummati, wahai umat aku, ini yang baik, ini yang buruk. Nabi sekak jalan-jalan keburukan, tapi kamu pula yang rempuh masuk, seperti kelkatu rempuh masuk dalam api, mati. Allahu Akbar. Inilah bandingan yang dibuat supaya kita berfikir, nak selamat, dengar kata Nabi SAW. Nak selamat, ikut sunnah Nabi SAW. Jangan ikut sunnah yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam Al-Quran ni, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Gunung ganang macam bulu berterbangan. Allahu Akbar. Banyak lagi lah Allah Ta'ala gambarkan dalam bukit itu. Bukit-bukit yang berterbangan, bukit jadi rata, bukit. Ahwal yaumal qiyamah itu macam-macam. Baiklah. Itu gambaran al-qari'ah. Gambaran hari kiamat. Suasana-suasana yang sudah kita sebut. Alhamdulillah dalam beberapa siri yang lepas anda dah baca cerita-cerita tentang hari kiamat, dan dalam kuliah khas kita tentang alam akhirat juga telah kita sebut. Maka para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada motivasi keimanan, nasihat yang besar. Allah Ta'ala peringatkan hamba dia bahawa kita ni hidup atas dunia ada kira-kira, ada perhitungan. Sebagaimana kata pendakwah, hari ini kita banyak tanggungjawab. Tanggungjawab anak, tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami, tanggungjawab kerja pejabat, tanggungjawab tu, tanggungjawab ni. Kan?
Tapi besok mungkin kita tidak ada tanggungjawab, tapi kita dipertanggungjawabkan. Maknanya kita tak ada lagi lah kerja. Kita sudah mati. Tapi semua yang kita buat atas dunia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat 6, 7. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Setelah berlaku demikian. Apa dia demikian? Berlakunya kiamat. Al-Qari'ah sudah mari. Maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Allahu Akbar. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, insya-Allah kita doakan semoga kita termasuk di kalangan orang yang berat amal baik kebajikan kita, insya-Allah. Berusahalah tuan-tuan. Apa kita dapat? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Ta'ala nak buat timbangan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah kata, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ. Kami letak neraca-neraca timbangan yang adil pada hari kiamat. Tidak ada siapa akan dizalimi. Semuanya akan dikira, akan dihitung. Wa in kana mithqala habbatin biha wa kafa bina hasibin. Walaupun sebesar habbatul khardal, biji sawi, amalan yang kamu buat baik ataupun buruk, wal iyazu billah, ataina biha. Tuhan kata, aku mari belakang hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, cukuplah. Padanlah aku yang menjadi penghitung, bukan orang lain. Allahu Akbar. Ini yang kita kata. Maka ayat ini memberi peringatan kepada setiap kita bahawa mawazin, timbangan itu akan ada berat, ringan. Orang yang berat kebajikan, ringan dia punya kejahatan. Wal'iyazbillah. Kejahatannya berat, ringan dia punya amalan yang baik, apa jadi? Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan, kata di ulama Ahlus Sunnah beriman dengan mizan timbangan itu. Cuma bagaimana timbangan? Ada yang mengatakan 2 daun. 2 daun, ini letak kebajikan, ini letak kejahatan. Nah, jadi akan ditimbang segala amalan-amalan dan sijilat, buku rekod kita. Rekod kebaikan, rekod keburukan. Mutimbang, hak mana berat di situ. Nah, maka biarlah kita nak dapat insyatan radiyatan, nak mendapat kehidupan yang diredai oleh Allah Ta'ala, kehidupan yang baik, yang senang lena di akhirat. Apa dia? Maka kita berusahalah supaya timbangan amalan kita tu berat dengan kebajikan-kebajikan. Berat dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Maka kita kena jaga. Apakah kita kena? Setiap kali kita nak buat amalan, nak tulis benda ke, nak kata benda ke, nak buat benda, perkara kita kena ingat, ini perbuatan aku ni memberatkan kebaikan atau memberatkan kejahatan. Kalau boleh memberatkan kejahatan, seperti duduk mengumpat orang, duduk keji orang, duduk qila wa qala, duduk bawa benda-benda palsu, sakit hati kepada orang, kita kata ini memberatkan kejahatan. Tinggalkan. Allahu Akbar. Ya ni, nasihat, jumpa orang senyum, sedekah, buat kebajikan, solat, yang tu sekiranya ibadat tu, semuanya ibadat kan. Solatnya, baca Qurannya, puasa, memberatkan, ya Allah, kita buat dengan baik. Sekarang ini kita kena mikir. Seringkali saya anak ulang kata-kata hikmah, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah di akhirat, kita sekarang duduk tulis. Mau tulis apa? Pergi baca apa. Sekarang ni isu baru pula yang kita kena gembar-gemburkan, kita kena war-warkan, iaitulah yang memberatkan amalan kita di akhirat, kebajikan atau keburukan, kitalah yang mengisinya. Mu nak isi dalam kumpulan mana? Kumpulan pemberat kebajikan, duduk sini. Nak isi dalam kumpulan yang memberatkan kejahatan, letak sini. Na'udzubillah.
Kita minta berlindung dengan Allah SWT daripada beratnya yang sebelah lagi, yang jahat tu. Allahu Akbar. Maka kita dapat kehidupan yang baik di akhirat esok, insya-Allah. Itu dia panggil dalam bahasa sekarang ni orang panggil fiqh al-muwazanah. Fiqh al-muwazanah ni fiqh pertimbangan. Kita nak timbang yang ni, yang ni. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Qura Ali, Dr. Ali Quradari hafizahullah ta'ala, dia tulis fiqh al-mizan. Fiqh al-mizan, fiqh timbangan, neraca timbangan. Ada salah satu kuliah saya, tajuk dia neraca yang tidak seimbang. Dipanggil neraca tak seimbang. Banyak benda-benda kita ni kadang-kadang tak seimbang di antara dunia dengan akhirat. Orang yang memberatkan kepada dunia, ringan akhirat. Contohnya, saya ni businessman. Kan? Oleh kerana kita duk kejar keuntungan dunia ni, kita lupa akhirat. Maknanya tak ada dalam perniagaan kita skill halal, haram, berkat, tak berkat, tak ada. Bahasa orang muda kan ni, masyuk. Itu dia kira. Kira masyuk je. Yang lain tak ada kira. Itu dia panggil pemberat kepada dunia. Tapi orang yang seimbang, la. Fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Aku berniaga. Benda ni halal ke haram? Halal. Silakan. Benda ni haram? La, stop, automatic. Benda ni syubhat. Murajaah. Rujuk pada pejabat mufti, pejabat bank security, Suruhanjaya security contohnya, saham yang ni halal ke haram? Kita kena tengok. Ya tabayyan. Ambil jalan yang betul, barulah kita betul-betul membuat persiapan untuk faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, kan. Fa amma man saqulat mawazinhu wa amma man khaffat, tengoklah apa yang kita nak. Baik, itu kehidupan yang baik manusia yang pertama dari sudut fiqh al-muwazanah ataupun fiqhul mizan, kan. Ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh. Allahu Akbar. Adapun sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya tak banyak. Masya Allah, tabarakallah. Apa jadi? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Apa dia hawiyah tu? Apa dia hawiyah? Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu. Tengok, ditulis ummu. Ibunya. Tempat kembalinya hawiyah. Kemudian Allah tanya sini. Wa ma adraka ma hiya. Apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah? Mahiyah, hakikat. Hakikat hawiyah tu, apa dia? Jawabnya, narun hamiyah. Ialah api yang panas membakar. Wal'iyazbillah. Api yang panas membakar, itulah yang dikatakan hawiyah. Jangan buh nama anak kita nama Hawiyah, Siti Hawiyah. Jangan. Neraka panas tu. Allahu Akbar. Jadi dua yang kita ni, orang yang sakulat, orang yang khafat. Maka orang yang ringan kebajikan dia, berat kejahatan dia, yang pertama sekali kufar, musyrikun, puak-puak kafir. Ataupun di kalangan orang Islam al-musrifin ala anfusihim bizzunubi wal ma'asi, orang Islam tetapi mereka bergelumang dengan dosa dan maksiat. Maka seimbangnya, cuma beza orang kafir dengan orang beriman ni, orang kafir langsung dia tidak ada kelepasan. Orang yang beriman, walaupun apa terjadi, mereka masih lagi ada bitaqatul iman. Kad kredit iman tu akan menjadi pemberat di atas timbangan nanti, insya-Allah. Kalau dia tak lepas, dia kena masuk neraka beberapa ketika, kemudian dia keluar. Tapi orang kafir tulen, tidak ada lagi. Maka para jemaah sekalian, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wal haqqu thaqil. Yang benar itu berat. Jadi kita kena duduk atas kebenaran. Nak suruh berat timbangan, duduk alal haq. Nak tahu benar tak benar salah kita,
kita kena letak mizan, fiqhul mizan, kena tengok setiap benda yang kita nak buat, nilai. Timbangan dianya, tengok pada Quran, tengok pada sunnah Nabi SAW. Ada dalam Quran, ada sunnah. Karena itulah para jemaah sekalian, ada sahabat kita buat fiqhul mizan. Dia kata fiqhul mizan, bila kita bincang tentang halal dengan haram, dosa dengan pahala, dalam bab dosa pahala, dalam bab akidah, kita kena tengok. Bila kita berbincang tentang Allah Azza wa Jalla, maka mizan dia, kita kena kembali kepada cara apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tak, kita nak bercakap tentang Allah, kita pergi kait dengan makhluk, tak jadi. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tak ada semisal bandingnya. Bila kita sebut tentang sifat Allah, tentang ayat-ayat yang menyebut tentang Allah Azza wa Jalla, maka kita kena buat mizan dianya, mizan tentang kedudukan Allah yang tak sama dengan makhluk sama sekali. Sebab itulah bila kita baca ayat-ayat tentang yang disebut dengan nama mutasyabihat, kita kena kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Barulah kita tenang. Kalau tidak, ni kita boleh tanya ni, orang yang baca ayat Quran ni, kalau dia nak baca ayat seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang diisbatkan oleh Nabi SAW, tak ada ke dalam kepala dia bayangan-bayangan Allah Ta'ala macam mana? Kita kata kalau terbayang itu bukan. Pasal tu dia panggil fiqhul mizan. Kita kena letak, kita bincang tentang siapa? Tentang Allah, letak sini. Tentang makhluk, tak tepi. Ini benda lain. Jadi jangan dikait. Baiklah para jemaah sekalian, satu perbincangan. Sayyidina Abu Bakar kata, al-haqqu saqil. Kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Maka pemberatnya timbangan amal kebaikan kita dengan amal soleh, wal ijtihadu fit ta'at, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Barulah kita nak berat. Kalau tidak, tak tahu. Baik, ada sedikit cuitan di sini tentang ummu. Dia kata, ayat kata, wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu. Fa alif mim itu ummu. Hu itu dhamir kan. Fa ummuhu. Ummu itu dengan makna ibu. Apa dia makna ibu di sini? Kata di para ulama tafsir, al-ummu dengan makna jahannam. Ibu segala penyakit, segala azab, neraka jahannam. Itu dia panggil immu. Pasal itulah orang kata, kalau benda besar, orang panggil ibu. Kan? Macam Mekah, dia panggil Ummul Qura. Ibu segala kampung, segala negeri. Ummul Qura. Sebab apa? Dia duduk sini, Kaabah di sini, orang seluruh dunia boleh pusing ke arah dia. Itu dia Mesir, mak dunia. Sebab dikata ada belakang situ. Di Mesir ada belakang. Nak tengok azhar, tengok ulama pun ada. Nak tengok orang gelek pun ada. Nak tengok orang yang ikut Fir'aun pun ada. Nak tengok yang ikut Nabi Musa pun ada. Jadi dia panggil Ummud Dunia. Sekali ana bergurau dengan sahabat kita, orang Mesir di Madinah tu. Kata mu ni masyhur benar orang Mesir ni. Mesir Ummud Dunia. Wen Abu, mana pok dia? Ada orang Mesir hak tak apa cerdik. Dia marah kita balik. Lish tasal. Mu tanya buat apa? Semua orang cakap Mesir Ummud Dunia. Ana kata tak sedap jawapan lagi tahu. Patut ada seorang nama saya Zaid, duduk sebelahan adalah kelas Masri dia. Ana tanya, ya Zaid, lish Mesir Ummud Dunia wen Abu? Mu duk kata Mesir ni Ummud Dunia, mana pok dia? Dia suka dia kata. Dia kata Mesir mislu Isa. Fi ummu ma fi abu. Dia kata mu sorang hak cerdik. Hak layak nyejekah aku panggil. Baiklah. Baik para jemaah balik pada ayat kita. Selain cerita-cerita selingan, buat-buat kenangan dengan sahabat-sahabat lama kan. Tapi anda tak jumpa cari si Zaid ni lepas pada balik habis belajar di kuliah syariah di Madinah tu, hilang terus. Allahu akbar. Maka dia kata itu maknanya ibu segala azab neraka jahanam wal iyaz billah. Fa ummuhu hawiyah. Ada juga yang dimaksud dengan dengan mana ar-ra'su, kepala. Kita kata ibu segala punca masalah ini, ibu segala masalah. Ni punca. Ia menjadi gejala sekarang ni, ibu dianya dadah. Itu dia panggil ibu maknanya, kepala dia. Maknanya itu yang kedua. Jadi ada juga kata ummah dengan makna hazin, dengan makna duka cita. Yang pentingnya dalam ayat ini wa ummuhu hawiyah, iaitulah sifat kepada neraka jahannam.
ummuhu narun hawiyah. Kepala dia je neraka Jahannam, api yang bernyala-nyala, wal iyazubillah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. Api yang menyala-nyala, kata di ulama, al-hawiyah tu ha as-sak. Dia kena berhenti, tak boleh pergi hidup itu. Hawiyatun wa ma adraka ma hiya, tak boleh nak hidup. Bagi depan ke bagi atas, bagi bawah tak ada. Hawiyah, mati. Wahya tantiqu waqfan wa waslan. Kita sambung ke kita berhenti, hawiyah kena berhenti. Kena mati situ. Allahu akbar. Kemudian api yang bernyala-nyala, jadi api ini telah dinyalakan, api neraka ni sudah berapa tahun Allah Taala nyala, dan kepanasan dia pulanya lebih panas daripada api dunia ni 70 dha'fan, 70 kali ganda. Masya-Allah tabarak. Nak tahu sebab itulah ada setengah ulama ni dia kata kalau mu ni nak buat maksiat, mu nyalakan api pergi hala tangan dalam tu. Kalau rasa panas jangan buat. Sebab api dunia, narud dunia, api dunia ni 1/70 kali panas api neraka, waliyahzubillah. Ni api tukang besi kita ni. Kan hadad tukang besi. Berapa kali dia punya panas nak banding dengan api dapur. Pasal itulah api dia tu cair besi. Api dapur kita ni kalau cair tak makan nasi lah kita. Kan? Itu dia panggil. Atas dunia pun ada darakat, ada darajat kepanasan. Suhu panas tu berapa? Di akhirat esok 70 kali ganda dengan api dunia, wal'iyazbillah. Kita minta berlindung dengan Allah SWT daripada nar Jahannam. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tamatlah kita perbincangan kita dalam surah Al-Qari'ah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan dalam siri yang akan datang, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.